Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kerana dipanjangkan umur kita pada tahun ini. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan lagi. Dan pada bulan Ramadan ini sudah pastinya ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membicarakan beberapa perkara yang wajib kita ketahui dalam ibadah puasa ini, mari kita melihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan puasa. Puasa dalam bahasa Arab dipanggil sebagai saum. Saum yang bermaksud juga dalam bahasa Arab al-imsak, ya. Al-imsak bermaksud menahan. Ya, jadi dari istilahnya puasa ini ialah kita menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya matahari sehinggalah terbenam matahari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat pula apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama ialah kita makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Maksud bagi mereka yang tidak tersengaja kerana dia lupa atau dipaksa dan sebagainya, maka tidak batal puasa. Macamnya kita terbangun, kita tak sedar, tiba-tiba kita ternampak air di atas meja kita dan kita ambil air itu dan kita minum. Kita terlupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi jangan buat lupa. Okay? Buat lupa itu adalah perkara yang disengajakan, maka ia akan membatalkan puasa. Okey, kalau kita membayangkan makanan pula, kan kita duduk-duduk, kita buka-buka komputer, kita melihat ada gambar makanan, aiskrim, ayam dan sebagainya, maka di situ timbul nafsu kita untuk memakan, kan? Timbul nafsu kita memakan. Adakah batal puasanya? Dan mungkin apabila dia timbul nafsu untuk makan, dia rasa kenyang. Di sini batalkah puasa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi mana makanan atau minuman sesuatu itu tidak dimasukkan ke dalam rongga, maka tidak batal puasa. Okay? Kalau hanya masuk di dalam fikiran, dalam bayangan, maka tidak mengapa. Cuma mungkin pahalanya kurang kerana membayang-bayangkan makanan. Perhatian tuan-tuan ya, rongga yang bermaksud di sini adalah rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka maksudnya seperti mulut yang sedia kala sudah terbuka, seperti mulut, hidung, telinga, kan, dubur kita dan sebagainya. Adapun rongga-rongga yang tertutup, seperti kulit, urat, ya, kadang-kadang kita diberi masukkan air, derma darah, kan, ataupun yang paling mudah kita menggunakan ubat mata. Karena lubang mata kita ini dia bukan rongga yang terbuka, dia adalah sesuatu yang tertutup. Kita memasukkan ubat mata, air mata ke dalam mata kita, dia tidak membatalkan puasa kita. Yang membatalkan hanyalah sesuatu yang berbentuk fizikal ataupun gas, contohnya asap rokok. Ini perhatian orang yang merokok ya, walaupun dia tidak mengenyangkan, tetapi dia memasukkan sama ada bentuk fizikal ataupun cecair ataupun gas ke dalam rongga yang terbuka, maka batallah puasanya. Selain daripada itu, yang kedua iaitu keluarnya air mani bagi lelaki. Contohnya mungkin dia melihat perkara-perkara porno di media, di internet dan sebagainya, di handphone dan sebagainya, dia timbul nafsu dia dan keluarlah air mani. Maka di situ dengan sengaja dia melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu, keluarin air mani, maka batallah puasa. Okey. Dan disebabkan keluar mani ini kita bersetubuh. Bersetubuh, maka keluar atau tidak keluar air mani itu maksudnya dia akan batal. Yang ketiga, bagi perempuan, tidak untuk lelaki. Bagi perempuan dia akan batal puasa apabila keluarnya haid. Keluarnya haid bagi yang
yang uzur, yang perempuan biasa. Bagi yang mau bersalin, apabila dia bersalin batallah puasanya. Orang yang gila atau pitam, kan, pengsan, tiba-tiba mungkin hari itu hari yang panas sangat, kita pengsan. Maka apabila kita pengsan, maka puasa kita dianggap telah terbatal. Dan yang terakhir, seseorang yang keluar daripada Islam, maka otomatik orang yang keluar Islam atau kita panggil murtad, dia akan terbatal imannya. Apabila terbatal imannya, dia terkeluar daripada Islam, maka tidak wajib lagi untuk puasa dan dia maksudnya batallah puasanya. Ada lagi perkara-perkara yang boleh menguruskan. Dia tidak sampai tahap membatalkan, tetapi dia boleh mengurangkan pahala kita. Maksudnya apabila mengurangkan pahala ini, rugilah kita berpuasa. Hanya kita dapat lapar dan dahaga. Jadi perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, tetapi menguruskan pahala kita, ialah yang pertama, seperti mana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu aw syarabahu." Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia dan tidak menghentikan perbuatan itu, maka Allah tidak perlu untuk dia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bermaksud di sini tuan-tuan, orang yang berkata sia-sia dalam bulan Ramadan atau dalam semasa dia berpuasa, berkata sia-sia dan tidak meninggalkannya. Sia-sianya macam mana? Kita bercakap dengan cewek kita, kan, bersenda gurau, berseronok-seronok dengan orang yang bukan halal untuk kita, kan, telefon cewek kita, kan, berseronok-seronok, kan, ajak dating, makan. Ini kadang-kadang kita orang ajak kawan-kawan kita berbuka puasa dengan cewek kita, kan. Kalau kita bawa cewek dengan ibu bapa dia tak apa, kan, ataupun 2-3 orang kawan. Ini kita berdua-duaan, tidak batal puasa, tetapi mengurangkan pahala kita kerana kita buat perkara-perkara yang sia-sia ataupun menaikkan nafsu kita. Okay? Ataupun kita mengumpat, di bulan puasa ini Allah suruh kita tahan. Tahan itu bukan sahaja tahan makan dan minum, tetapi tahan lidah kita daripada berkata sesuatu yang boleh menggurus perasaan orang lain, berkata sesuatu yang boleh menghina orang lain, berkata sesuatu yang tidak ada faedahnya, berkata sesuatu yang menyebabkan orang boleh bergaduh, kan? Ataupun kita berkata sesuatu fitnah. Masya Allah, banyak sekali dosa-dosa yang ada pada lidah kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum-belumnya marilah kita jadikan puasa kita ini dapat mendidik diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Puasa ini difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan seorang Islam itu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa maksudnya orang yang takut, orang yang apabila melakukan sesuatu dia menahan diri dahulu. Kalau dia mau bercakap sesuatu, dia tahan diri dulu. Adakah dia cakap ini sesuatu yang benar? Adakah apa yang dia cakap ini sesuatu yang berfaedah ataupun sesuatu perkara yang mendatangkan dosa? Oleh kerana itu, marilah kita, ya tuan-tuan, bersama-sama kita meningkatkan tahap kualiti puasa kita, ibadah kita khususnya. Pesanan untuk saya dan tuan-tuan, kan, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita bukan pada pakaian kita, bukan pada rupa bentuk badan kita, bukan pada jawatan kita, tetapi yang Allah melihat adalah takwa kita, yaitu di sini, ya, bukannya sakit di sini, tetapi di sini Allah akan melihat hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kamu, yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kerana takwa itu ada di hati, ya, bukan hanya di tangan, bukan hanya di mulut, bukan hanya pada pakaian, tetapi takwa itu ada di hati kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dan lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya juga adalah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya akhiri sesi ini dengan ucapan yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.